Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi ini 7 hari bulan 7 hari bulan Ramadan 1444 bersamaan dengan 29 hari bulan 3 23, kita teruskan tadarus bacaan Quran dan terjemahan serta petikan ringkas beberapa pengajaran daripada ayat yang kita baca, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bacaan kita ini bermula di muka surah 144, surah Al-An'am ayat 125. InsyaAllah qari kita yang masyhur Ustaz Haji Abdul Aziz, penterjemah Tengku Abdul Aziz. Duduk mana? Kerja mana? Masjid. Baik, pembaca kita Tengku Abdul Aziz, qari Ustaz Abdul Aziz, penterjemah Tengku Abdul Aziz, pengulas Al-Fakir Abu Anas. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia lapangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit, yakni dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, yakni agama Islam yang betul lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan satu persatu bagi kaum yang mahu beringat. Bagi mereka lah syurga Darussalam, yakni tempat tinggal yang aman lagi sejahtera di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Dan ingatlah hari kiamat yang padanya Allah akan himpunkan mereka semua, lalu berfirman, wahai sekalian jin, sesungguhnya kamu telah banyak pengikut-pengikut dari manusia. Dan berkatalah pula pengikut-pengikut mereka dari golongan manusia, wahai Tuhan kami, sebahagian dari kami, yakni manusia, telah bersenang-senang mendapat kemudahan dengan sebahagian yang lain, dan kami telah sampailah kepada masa kami, yakni hari kiamat yang engkau telah tentukan bagi kami. Allah berfirman, nerakalah tempat kediaman kamu, kekal kamu di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang zalim itu kawan rapat dengan sebahagian yang lain, disebabkan apa yang mereka telah usahakan, yakni perbuatan-perbuatan kufur dan maksiat itu. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, yakni perintah-perintahku, dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi mengakui akan kesalahan diri kami sendiri, yakni mendustakan rasul-rasul itu, dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat.
terhadap diri mereka sendiri, bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Yang demikian kedatangan Rasul-Rasul itu kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya leka dan lalai. Dan bagi tiap-tiap seorang dari manusia atau jin, beberapa darjat yakni tingkatan balasan disebabkan amal baik atau jahat yang mereka telah kerjakan. Dan ingatlah, Tuhanmu tiadalah lalai dari apa yang mereka lakukan. Dan Tuhanmu maha kaya, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia kehendaki, nescaya ia binasakan kamu dan menggantikan sudah binasanya kamu dengan sesiapa yang dikehendakinya, sebagaimana ia telah menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu, yakni hari kiamat dan balasannya, tetap akan datang, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan itu. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai kaumku, yakni yang masih kafir, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang Islam. Sesungguhnya aku juga tetap beramal, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam. Kemudian kamu akan ketahui siapakah yang akan beroleh kebaikan dan kejayaan di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya, dan mereka orang-orang yang musyrik mengutuk dari hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu sebahagian bagi Allah, yakni dan sebahagian lagi untuk berhala mereka. Lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk berhala-berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan oleh berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah, yakni kerana mereka telah membelanjakan pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah sampai pula kepada berhala mereka, kerana mereka membelanjakan pada jalan itu. Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu. Dan demikianlah juga jahatnya ketua-ketua yang orang musyrik itu jadikan sekutu bagi Allah, menghasut kebanyakan dari mereka dengan kata-kata indah yang memperlihatkan eloknya perbuatan membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Dan kalau Allah kehendaki, nescaya mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita dah dengar bacaan ayat dan juga terjemahannya. Sekarang kita pilih beberapa isu yang boleh kita petik dalam masa ringkas ini di muka surat 144. Muka surat 144, iaitulah bermulanya ayat 125. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, pasti dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahawa al-hidayatu biyadillah. Hidayah ni ada dua. Hidayah ada dua kategori. Satu dia panggil hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Maka ini kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disambung oleh para pendakwah di kalangan para sahabat sampailah ke hari kiamat. Itu dia panggil hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufiq, hidayah nak buka dada orang, nak suruh orang terima, maka ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kerja kitanya sentiasalah minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala cerahkan dada kita, menerima Islam, menerima Al-Quran, menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Kalau tidak, kita akan kerugian. Yang kedua, waman yurid an yudillahu, mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan.
Dia buat bandingan sempit dada dia, seolah-olah dia nak naik ke langit. Mana orang nak naik tinggi, tak cukup oksigen. Sempit dada. Begitulah orang yang tak mau terima Islam. Bila dengar Islam, dia dengar dalam keadaan yang begitu marah, dia dengar dalam keadaan yang tidak baik, maka kita orang Islam ni kena muhasabah. Kalau kita bincang tentang Islam, susah hati, kita kena cek hati kita dengan Islam. Betul ke aku ni seorang Islam yang patuh dan akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla, atau masih lagi ada dalam hati kita perkara yang tidak baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kadzalika yaj'alullahu ar-risa 'alal ladzina la yu'minun. Allah Ta'ala, aku jadikan risa, benda yang tak baik itu, ke atas orang-orang yang tidak beriman. Maka ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala nyatakan bahawa hati orang yang tidak beriman, hati orang yang kafir, kotor dari sudut akidah. Kotor dari sudut akidah. Mereka akan menerima syubhat dan akan menerima syahwat. Jadi kita kena ingat, kekotoran hati ni dua. Kotor hati dua. Satu dia penyakit, dipanggil penyakit syahwat. Syahwat nak kepada benda-benda yang tak baik. Ini dalam hati orang kafir pun ada, dalam hati sebahagian orang yang beriman pun ada. Banyak juga orang beriman yang terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sehingga mereka dijatuhkan hukuman hudud, mereka dijatuhkan hukuman ta'zir dan sebagainya. Tetapi tidak ada dalam hati orang beriman penyakit syubhat, penyakit ragu terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang adanya orang kafir, yang adanya orang yang mengaku beriman, dia panggil orang munafik, wal'iyaz billah. Orang munafik ada dalam hati dia perbuatan yang sedemikian, perasaan yang sedemikian. Kita mengatakan inilah yang kita bimbang, kalaulah bila kita bercakap tentang Islam, hati kita sempit, dada kita rasa macam sekak, tak cukup oksigen, yang zaman Covid ni orang panggil perlu ditidurkan, maka itu menunjukkan bahawa hati kita ada masalah dengan agama. Baik para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang berat. Kemudian di antara ayat yang perlu kita muhasabah, tengok ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dan. Demikianlah orang zalim sama-sama dia berkawan. Maka kata di para ulama, kita kena tengok, kita kena perhatikan bahawa apabila orang zalim sama orang zalim berkelahi, si zalim ni mengatasi si zalim yang satu lagi, maka kita orang beriman perlu tengok, jangan dicampur di antara perbalahan mereka. Sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, tanda nama ni, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, dia kata, idza ra'aita zaliman yantaqimu min zalimin, bila dua kumpulan zalim balah, hak ni balah, kelahi dua orang ni, sama-sama zalim, sama-sama diktator, waktu mereka berkuasa contohnya, dia berkelahi. Faqif wanzur fihi muta'ajjiban, mu tengok ya. Tengok dalam suasana yang kita rasa takjub, rasa pelik, Allah Ta'ala bagi dua-dua ni berkelahi, kita orang beriman tak usah campur. Tak usah duk campur, tak payah bertepuk tangan bila kita tengok ada perbalahan di antara mereka. Baik, kita berpindah kepada ayat muka surat 145, bermula ayat zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu ada pangkat, kedudukan mengikut level amalan dia. Mana tak sama? Tidak sama. Jadi kata ulama, bihasabi a'malihim, orang yang beriman, sama-sama kita orang beriman pun tak sama. Ada orang yang Masya Allah darjat dia tinggi, sebab ibadat dia kuat, hati dia bersih, tidak hasad, tidak dendam dengan orang, tidak sakit hati pada orang. Ada orangnya ibadatnya kuat, tapi hati juga bermasalah. Jadi ini dipanggil tak sama. Jadi setiap kita
akan menerima balasan mengikut darjat apa yang kita lakukan. Maka disitulah kata di para ulama, sentiasalah kita muhasabah diri kita, muhasabatun nafsi. Aku ni macam mana amalan kita? Bagaimana amalan kita? Adakah sudah memadai? Comel dah amalan? Cantik ke lawa? Maka kita perlu perhatikan apa yang kita buat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Apa yang Allah janji pasti berlaku. Pasti berlaku. Sebab Allah Ta'ala kata, bila aku janji akan buat. Cepat atau lambat. Tetapi kita orang beriman perlu sabar. Orang beriman kena sabar. Sebab apa? Nabi Musa AS dalam kisah Al-Anbiya, dia berdoa supaya binasa Fir'aun. Di antara dia berdoa dengan Fir'aun tenggelam dalam laut 40 tahun. Maknanya bukan mudahlah. Tidak kata kita berdoa hari ni esok Allah kabul. Kita angkat tangan hari ni esok binasa musuh. Lah, sabar dulu. Allah nak bagi pahala yang banyak kepada kita. Maka kita perlu sabar. Kita perlu kepada kesabaran. Dalam ayat ini banyak kali Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Orang-orang musyrikin, siapa dia? Syaitan mari perhiaskan hati dia. Buat benda ni cantik. Comel benda ni. Walaupun kalau kita suluh dengan mizan, kita suluh dengan neraca timbangan syariat tak cantik. Yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, kita macam tu juga. Kita ingat kita ni kuat ibadat, kita kuat beramal, tapi adakah amalan kita perlah kita timbang? Ada parameter kita ukur dengan sunnah Nabi SAW bertepatan atau tidak? Ini kita memang kuat ibadat. Orang-orang yang tak ikut sunnah ni, ibadat dia lebih kuat daripada yang ikut sunnah. Sebab dia reka sendiri ibadat supaya lagi kuat. Dan ditazin oleh syaitan. Itu yang kita bimbang para jemaah sekalian. Setakat tu yang dapat kita huraikan dalam muka surat 145 ini. Jadi kita sambung 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2
قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan mereka berkata lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun makannya kecuali sesiapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang dilarang menunggangnya, dan sejenis lagi binatang-binatang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Semua itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah. Allah akan membalas mereka disebabkan yang mereka telah ada-adakan itu. Dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu, yakni jika dilakukan hidup, adalah halal bagi lelaki-lelaki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami. Dan jika ia dilahirkan mati, maka mereka lelaki perempuan bersekutu padanya bersama-sama makankannya. Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan, yakni mengenai halal dan haram itu. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi mengetahui. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang bunuh anak-anak mereka kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan, yakni sedang Allah memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Dan juga rugilah orang-orang yang mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguh sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapat petunjuk. Dan dialah, yakni Allah, yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan tidak menjalar, dan pohon-pohon tamar dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk dan rasanya, dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warna atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari memetik atau menuainya. Dan janganlah kamu melampau-lampau pada apa jua yang kamu telah makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampau-lampau. Dan di antara binatang-binatang ternak itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada untuk disembelih. Makanlah dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata.
Binatang ternak itu 8 ekor, 4 pasangan dari kambing biri-biri 2 ekor sepasang jantan betina, dan dari kambing biasa 2 ekor sepasang jantan betina. Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantan atau 2 betinanya, atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, yakni syarak dari Allah yang menjadi dalil tentang haramnya, jika betul kamu orang yang benar. Dan dari unta 2 ekor sepasang jantan betina, dan dari lembu 2 ekor sepasang jantan betina. Tanyalah wahai Muhammad, adakah yang diharamkan Allah itu 2 jantannya atau 2 betinanya, atau yang dikandung oleh rahim 2 betinanya? Ataupun kamu ada menyaksikan ketika Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu atau kepada datuk nenek kamu dengan yang demikian ini? Oleh itu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahykan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakan, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor, atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang selain daripada Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku, dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakang atau yang menyeliputi perkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Wallahu a'lam. Baik, kita balik kepada muka surat 146, di mana dalam ayat-ayat yang kita baca ini, para jemaah sekalian, tentang permainan syaitan terhadap orang-orang kafir. Maknanya ada binatang-binatang yang tak boleh dimakan, ada yang binatang dijadikan hak Tuhan, jadi macam-macam dia punya kerana. Maka itu perbuatan yang tidak baik, yang sepatutnya kita perhatikan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, qad khasira alladhina qatalu awladahum, qad khasira alladhina qatalu awladahum, sesungguhnya telah rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka. Jadi ulama tadabbur kata kasura fil Quran, banyak dalam Quran ini Allah Ta'ala guna kalimah isti'arah dengan nama khusran. Khusran makna rugi. Kalau kata rugi, apa makna rugi? Rugi ini satu perbuatan dalam sudut agama. Dia buat amalan nak mencari keredaan Allah. Buat amalan nak cari keredaan Allah, tetapi mereka terjebak, terperangkap dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Penat buat kerja. Kita tengok kepada amalan-amalan yang dibuat oleh orang kafir. Susah mereka. Siapa mereka nak kahwin pun tak boleh, nak bini pun tak boleh. Makan, ada makanan-makanan yang dia tidak dibenarkan, boleh makan sayur aja contohnya. Mana mereka telah menyeksa diri di atas dunia ini, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itu dipanggil orang rugi. Berbeza dengan kita hari ini, alhamdulillah, kita hari ini berpuasa. Kita tak makan. Kenapa? Kerana Allah. Lagi kuat kita jaga puasa kita, lagi besar pahala yang Allah nak anugerahkan. Sebagaimana yang Tuhan sebut dalam hadis kursi, illa saum fa innahu li wa ana azibi. Puasa ni untuk aku akan balas. Tapi orang lain kalau berpuasa, tak makan tu tak makan ni, mereka tak ada kerja, tak ada pahala. Qad khasira. Tengok dalam ayat ni,
qad khasira, maknanya kerugian besarlah kepada orang-orang kafir, sebagaimana yang mereka buat amalan nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dalam isu zakat harta tanaman. Cuba tengok dalam ayat 141, Allah Ta'ala sebut, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Zakat tanaman, kamu keluarkan haknya pada waktu menuai, waktu mengetam, waktu kita ambil buah, waktu itu kita keluar zakat. Sebab apa? Kata di para ulama, dia kata, li'annahu, karena waktu itulah waktu orang fakir miskin, orang yang berhajat, orang yang nak kepada makanan, dia tunggu saat itu. Allah sedaknya kalau boleh makan buah kurma hak baru ni. Kalau kita orang kampung ni, sedaknya kalau boleh masak padi baru, berah baru, kata orang. Jadi waktu tu kita keluarkan zakat. Beri pada orang fakir miskin yang berhak, yang ada bersama dengan kita kata itulah dia panggil tempat yang paling baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wala tusrifu. Masih lagi ayat 141. Wa atu haqqahu yawma hasad wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan sekali-kali kamu boros. Boros ni, apa benda boros? Iaitulah seorang yang menggunakan harta dia bukan daripada tempat yang sepatutnya, maka nama dia boros. Kata seorang ulama salaf, iaitu Ibnu Abi Hatim, faqad akhraja Ibnu Hatim an Mujahid. Tulis, seorang ulama salaf, nama dia Mujahid. Mujahid kata, lau kana Abu Qubais zahaban. Kalau bukit Abu Qubais, mana bukit Abu Qubais? Kalau pergi Mekah sekali dua ni, istana raja, istana dekat Bukit Safa tu, itu dipanggil Jabal Abi Qubais. Kalau sebesar bukit Abi Qubais tu emas, fa'amfaqahu rajulun fi ta'atillah. Orang ni nafkah pada jalan keredaan Allah Azza wa Jalla. Dia sedekah, dia infak, dia wakaf, dia bagi makan orang, dia buat masjid. Maka orang tu lam yakun musrifan, tidak dinamakan orang boros. Oh, boros dia ni. Habis harta sedekah, tak boros. Hak boros di mana? Walau anfaqa dirhaman fi maksiatin. Kalau dia bagi 1 dirham je dalam jalan maksiat, jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, fahuwa musrifun, maka itu dia panggil orang yang boros. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok dari sudut nafkah kita, boros ke tak boros? Manakala kita guna nafkah untuk kebaikan, tak boros. Kita beli benda bermanfaat, tidak boros. Tapi buat benda maksiat, boros. Itu yang pertama. Yang kedua, boros dalam masalah apa? Masalah makan minum. Bila mari bulan Ramadan hari ni, orang baca 2 kiraat. Ini ustaz-ustaz kita bagi kiraat ni. Satu dia panggil kiraat bagi atas, dia panggil bazar Ramadan. Kiraat bagi bawah, dia panggil bazir Ramadan. Kita lah ni hak mana sah? Hak baca bagi atas ke bagi bawah? Bagi bawah. Itu dia. Maknanya bazir Ramadan. Mana bazir ustaz? Kita ni kalau dah lapar, pergi beli makanan, 2 tangan tak cukup lagi. Pasal semua benda ada nak makan belaka. Pasal tu dia panggil kaedah, jangan beli waktu lapar. Habis nak beli masa mana bulan Ramadan. Jadi pasal tu lah. Baik. Yang kedua, dia panggil pembaziran juga berlaku apabila orang tu salah guna di tempat yang tidak baik. Tempat yang tidak baik, maka itu dia panggil salah guna. Satu lagi bazir Ramadan yang kita bimbang, membazir pahala puasa. Kita duduk masjid ni bagus dah. Pagi sampai Zuhur duduk baca Quran. Lepas Zuhur iktikaf lagi. Petang pergi ke bazar, tengok segala benda. Tengok orang tak tutup aurat lah, tengok orang duduk pelai, terdengar lagu-lagu bulan Ramadan punya pasal lagu kuat-kuat. Kita mengatakan itu kita telah membazirkan pahala kita, sedangkan dia sedang subur di awal pagi. Baik, kita berpindah kepada muka surat 147, apa yang dapat kita belajar di sini, iaitulah ayat waman azlamu. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Faman azlamu, tengok ayat 144.
Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah, iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah orang yang paling zalim lain daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Membuat pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil orang yang sangat zalim. Maka ayat ini mengajar kepada kita, para ahlul ilmi, para ulama, orang yang ada ilmu, berhati-hati dalam mengeluarkan pandangan. Kita kadang-kadang kita keluar dengan otak kita, ya, halal kau ni, haram kau syekh? Halal. Bila yang belagu angin kita, halal. Kalau tak belagu angin, haram. Jadi tak boleh. Jadi kita tak boleh mengatakan halal dengan haram, ini kuasa Allah. Tiba-tiba kita pergi rempah masuk, dengan sebab apa yang kita nak, maka jangan sekali-kali, kata di para ulama, al-mufti. Mana-mana mufti ahli fatwa, yang mengeluarkan hukum halal haram tanpa dengan ilmu dia, tetapi dia kena sedar bahawa dia akan duduk di bawah kategori ayat faman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Manakala dia tak ada ilmu, dia pergi keluar hukum. Jadi hari ini kita bimbang banyak hukum-hukum yang dikeluarkan tidak berdasarkan kepada Quran, tidak berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pernah orang mari tanya Imam Malik rahimahullah. Dia kata, Imam, dia tanya soalan, Imam Malik jawab, la adri, aku tak tahu. Terkejut dia. Anta imam Darul Hijrah, mu ni imam Madinah. Soalan kecil macam dia tahu. Soalan yang mudah. Imam Malik kata, tidak ada soalan dalam bab hukum hakam yang mudah kecuali semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang dapat kita petik dari ayat yang kita baca ini. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka katakanlah Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas melimpah-limpah dan azab seksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah mengkehendaki tentulah kami dan datuk nenek kami tidak bersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan tidak pula kami haramkan sesuatu apapun. Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan, yakni rasul-rasul, sehingga mereka merasai azab seksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu keterangan yang berdasarkan ilmu supaya dapat kamu tunjuk kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata, dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sudah tidak ada sesuatu bukti, maka Allah mempunyai bukti yang tegas nyata. Oleh itu, jika Ia mengkehendaki, tentulah Ia akan memberi hidayah petunjuk kepada kamu semuanya. Katakanlah, bawalah saksi-saksi kamu memberi keterangan bahawa Allah mengharamkan, yakni benda-benda yang kamu haramkan ini. Kemudian jika mereka tergamak menjadi saksi, yakni secara dusta, maka janganlah engkau turut sama membenarkan mereka, dan janganlah engkau turut hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sedang mereka pula menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatu pun, dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, dan sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan, yakni zina, yang terang daripadanya dan tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, yakni membunuhnya melainkan dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian itu, Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya.
Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim, melainkan dengan cara yang baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia baligh, dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Dan perjanjian, perintah-perintah Allah hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian itu Allah perintahkan kamu supaya kamu mengingat dan mematuhinya. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lagi lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan yang lain itu mencerabarakan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Kemudian ketahuilah pula bahawa kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan kemuliaan dan nikmat kami kepada orang yang telah berbuat baik, yakni menjalankan ajaran kitab iaitu Nabi Musa, dan untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmah supaya mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhan mereka, yakni pada hari akhirat kelak. Dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang ada berkatnya, banyak manfaatnya. Oleh itu hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Supaya kamu tidak mengatakan bahawa kitab agama itu hanya diturunkan kepada dua golongan, yakni Yahudi dan Nasrani, dahulu sebelum kami, dan sesungguhnya kami lalai, tidak faham akan apa dibaca dan dipelajari oleh mereka. Atau supaya kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kalau diturunkan kitab kepada kami, tentulah kami mendapat petunjuk hidayah yang lebih daripada mereka. Kamu tidak akan dapat berdalih lagi, kerana sesungguhnya yang telah datang kepada kamu keterangan yang cukup dari Tuhan kamu, dan pertunjukan hidayah serta rahmatnya yang melimpah-limpah. Oleh itu, siapakah yang lebih zalim daripada yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan berpaling daripadanya? Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat keterangan kami dengan azab seksa yang seburuk-buruknya, disebabkan mereka sentiasa berpaling, yakni mengingkarinya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita balik kepada ayat 148 ya. Allah SWT sebut di awal ayat, fa in kazzabuka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin. Jadi dalam ayat yang pertama ini yang kita ambil, para jemaah sekalian, ada beberapa perkara yang kita nak ambil pengajarannya. Iaitu yang pertama, Allah SWT mendidik, beritahu kepada Nabi SAW, kalau mereka dustakan kau, faqur rabbukum zu rahmah. Allah Ta'ala itu banyak rahmatnya. Di sini kata di para pengkaji Al-Quran mengatakan bahawa para pendakwah alla yastab'id, bila kita berdakwah, ajak orang buat baik, kita kena letak ada kemungkinan depan kita orang akan tolak. Orang tak akan terima. Maka jangan jadikan penolakan itu alasan untuk kita tidak berdakwah. Alasan untuk kita tidak berdakwah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, jika mereka mendusta kamu, maknanya Nabi pun akan dah menghadapi suasana yang begitu gawat. Sudah pastilah orang yang seperti kita lebih teruk lagi akan bertemu dengan orang-orang yang akan menentang. Para jemaah sekalian, bila kita hidup di zaman sekarang, dia panggil zaman internet, zaman netizen yang tak kenal orang, kita tahu siapa. Ada ulama ke, mufti ke, letak je pandangan,
Yang dia tak suka, dia akan komen di bawah. Macam orang tu tak ada ilmu, tak ada harga. Ada yang tulis kepada mufti, ni otak di kepala lutut. Mana tak ada nilai bagi dia kata-kata yang baik, pandangan-pandangan yang dikeluar daripada ahli-ahli ilmu yang mereka tak suka. Jadi kita kena hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Orang-orang jahat setara mana pun, mereka tak boleh nak menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita kena faham bahawa kadang-kadang kita rasa letih, kecewa. Tengok orang zalim yang berkuasa. Dengan kuasa diktatornya, dengan kuasa kuatnya. Macam kita kata Yahudi sekarang ni. Sewena-wena ya, dia nak sentap orang Palestin. Dia nak buka pintu Masjid Aqsa, buka. Tak nak buka, dia tutup. Orang nak pergi melawat, ada boleh, ada tak boleh. Seolah-olah kita kata ini tak ada, macam tak terbiar sudah. Dan umat Islam ini, kita kena yakin, Allah Ta'ala bagi tahu, apabila aku ambil tindakan, mereka tak akan lepas. Karena itu dalam hadis dia kata, yumhil wala yuhmil. Tengok bahasa Arab, dekat-dekat ya. Yumhil wala yuhmil. Mana Allah beri tangguh, tapi dia tak lepas. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, la yuraddu ba'su. Maknanya, bila Tuhan ambil tindakan, tak ada siapa boleh sekat. Tindakan itu akan kena ke atas mereka, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, falau sya'ala hadakum ajma'in. Kalau Allah nak, Allah bagi hidayah kepada semua orang. Allah Ta'ala hidayah kepada semua orang, tapi tidak berlaku sedemikian sebab Allah beri kepada kita akal pemikiran yang boleh dia berfikir sama ada dia nak jadi orang baik. Dalam surah yang kita baca pagi Jumaat tu, surah Al-Insan, imma syakiran inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku beri kepada kamu dua jalan, pilih nak baik nak tak baik. Itu dia panggil akal kita ni Allah Ta'ala beri. Kita tak boleh berhujah dengan takdir semata-mata. Jadi tak. Baik, para jemaah sekalian, itu di antara ayat yang awal. Kemudian di akhir, Allah Ta'ala sebut, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan bunuh anak kamu itu kerana takut fakir. Dalam surah Al-Isra ayat 31, khasyata imlak. Jangan bunuh anak kerana takut fakir. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah kata, aku beri rezeki kepada kamu. Bapa, mu pun rezeki hidup atas dunia, rezeki daripada aku. Anakmu kalau hidup nanti pun rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada alasan kita sekarang tak nak beranak ramai. Takut susah, takut tak ada makan, takut tak ada tu tak ada ni. Kalau Allah Ta'ala izinkan nak beranak 10, 20, silakan. Tapi jangan buat macam jahiliah. Oleh kerana jahiliah dia takut benda ni berlaku, dia bunuh anak hidup-hidup. Kita kata jangan buat perkara itu, sebab maka rezeki kamu aku beri, anakmu pun aku beri. Dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan sekali-kali kamu menghampiri perbuatan yang keji. Dia biasanya benda maksiat ni ada dua. Satu maksiat yang umum, mencuri, merompok, kena tipu orang, itu dia panggil mungkar. Tapi kalau maksiat yang berkait dengan pribadi, itu dia panggil fahisyah. Zina, rogol, liwat, itu semua itu fahisyah. Maka ini dilarang. Allah Ta'ala sebut, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang zahirnya, yang tersembunyi, jangan sekali-kali kita hampiri. Biasanya Allah SWT, bila benda dia larang, dia tak kata jangan buat, jangan hampir. Tengok dalam ini, la taqrabu, jangan hampir. Apa sebab? Maknanya kalau menghampiri pun tak boleh, apa lagi nak buat? Itu bahasa Al-Quran yang cukup mendalam. Kalau Tuhan kata jangan buat, duduk depan dah. Jangan makan, depan. Tapi kata jangan hampir, pergi tepat betul-betul tak boleh. Itu dia panggil bahasa taujihatul Quran. Kemudian pada muka surat yang 149,
Allah Ta'ala sebut, wala taqrabu malal yatim. Mu jangan menghampiri ambil harta anak yatim. Sekarang ni kita bimbang para jemaah sekalian, kita termakan harta anak yatim tanpa kita sedar. Bila kita pergi, orang ni kematian, bila ada kematian, tengok dulu. Rumah ni anak-anak yatim tak ada anak yatim? Ada anak kecil ke tidak? Kalau ada anak kecil, kita kena beri perhatian kepada anak-anak yang ditinggalkan itu. Adakah ayah dia ni ada harta? Ataupun dia tinggal tidak berharta? Jadi pada jemaah sekalian, anak yatim ni, dia termasuk dalam perkara yang menjadi berdosa-dosa besar, iaitulah aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Sebab apa harta anak yatim dia ambil perhatian? Sebab dahlah dia tak ada ayah. Mungkin kena pula ambil harta dia, jadi kita menyusahkan dia dua kali. Sepatutnya harta anak yatim itu, anak-anak yatim bukan dieksploitasi, tapi diberi perhatian. Sekarang ni kita bimbang, ada sebahagian, bukan semua, sebahagian rumah anak yatim. Jaga anak yatim, tapi ada yang dikatakan diseksa, ada yang dibuat tak baik, tapi nama itu besar. Bila orang tengok iklan rumah anak yatim, semua pakat bagi derma, pakat bagi infak. Tapi si penjaga yang kaya, anak yatim yang berada di rumah itu miskin. Kita kata ini hati-hati. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni, wa anna hadza sirati mustaqima. Allah tak bagi tahu kepada Nabi, jalan aku ini lurus. Fala tattabi'us subula wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan. Jadi Allah sebut sirati satu. Jalan aku satu ya. Melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW. Tapi subul, jalan-jalan lain yang sesat banyak. Jalan melalui Yahudi, jalan melalui Nasara, jalan melalui ajaran sesat, jalan melalui benda-benda yang banyak jalan. Jalan-jalan syahwat yang ditimbulkan, kita mengatakan itulah yang kita bimbang. Jalan Allah Ta'ala satu, jalan yang sesat banyak. Jadi sebab tu kita hari ni kadang-kadang kita nampak macam tak seimbang. Bila majlis ngaji Quran, tak ramai. Majlis solat, tak ramai. Majlis pesta, ramai. Sebab apa? Sebab kita tidak disokong oleh syaitan. Sama ada syaitan manusia atau syaitan jin, tidak menyokong majlis-majlis yang baik, tapi dia mendapat sokongan penuh, sokongan padu kepada majlis-majlis yang ditaja oleh syaitan, wal-iyazubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat, yakni mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu, yakni yang menjadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman orang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengejarkan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami, bahwasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan faham yang berdasarkan hawa nafsu, dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan, yakni dan membalasannya.
Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan siapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiayai sedikit pun. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul dan lurus, kepada agama yang tetap dan teguh, yaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama, yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Katakanlah, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia ialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itu sahaja yang menanggung dosanya, dan seorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya saja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu Ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sesetengah kamu di setengah yang lain. Berapa darjat, kerana Ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim Shad. Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu. Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenai supaya engkau memberi amaran dengan Quran itu kepada orang-orang yang ingkar, dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutlah apa yang diturutkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datang azab seksa kami menimpa penduduknya pada malam hari, atau ketika mereka berehat pada tengah hari. Maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, malaikat mereka mengakui dengan berkata, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka sesungguhnya kami akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menyoal juga rasul-rasul itu. Kemudian sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka, yakni rasul-rasul dan umat-umatnya, dengan berdasarkan pengetahuan yang diliputi akan apa yang mereka lakukan. Dan sememangnya kami tidak sesekali ghaib, bahkan sentiasa mendengar, melihat dan mengetahui akan hal ehwal mereka. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amal, yakni baik, maka mereka itulah orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya, yakni amal baik, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dirinya sendiri. Dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami, dengan meletakkannya pada bukan tempatnya. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberikan kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan-golongan yang sujud. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita balik ke muka surat 150, surah Al-An'am ayat 158.
Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, hal ya'ti yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Jadi bagi orang yang sampainya hari tanda-tanda berlakunya kiamat, pada waktu itu tak ada lagi manfaat kalau orang baru nak beriman. Jadi para jemaah sekalian, dua tempat yang Allah SWT tidak akan terima lagi taubat. Dua tempat. Tempat yang pertama, bagi individu, bagi setiap orang kita ni, iaitu apabila dia nak mati. Dia panggil sa'ah, dalam bahasa Arab kata sa'atul ihtidar. Saat nak mati, dia nampak dah malaikat depan dia. Malaikat duduk depan dia. Anak-anak ni sekeliling dia tak nampak apa dah, dia nampak malaikat. Kita panggil memandang. Mana pada saat itu kalau dia bertaubat, dia insaf, tak ada faedah. Pintu taubat sudah ditutup. Satu lagi, apabila matahari terbit di sebelah barat, pun tidak ada faedah lagi. Sebab apa? Sebab waktu itu tak ada lagi syahwat, tak ada lagi keinginan. Waktu kita ada sekarang ni, depan mata sudah nampak kiamat akan berlaku. Depan mata sudah nampak kematian sudah datang. Jadi Allah Ta'ala terima taubat, Allah Ta'ala terima kita amalan bila? Apabila kita beriman dengan benda ghaib. Kita yakin sekarang. Kita yakin kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita yakin kita akan bertemu dengan hari kiamat. Maka kita taubat sekarang, inilah waktu yang diterima. Kalau sudah nak mati, buat taubat buat apa lagi? Memang nak mati dah. Tak ada peluang lagi kamu nak buat balik, nak buat maksiat. Maka itu di antara dua sebab pintu ditutup. Jadi kita kena hati-hatilah para jemaah sekalian. Jangan tunggu tak boleh nak pergi masjid baru nak pergi masjid. Ramadan mari awal, kita tak pergi lagi masjid. Kita tak khatam Quran lagi. Tapi kebetulan ujung Ramadan kita uzur. Orang perempuan ada uzur syar'i. Orang laki-laki ada uzur sendiri. Waktu tu bagi kita nak pergi, kita akan kerugian. Sebab nak pergi masjid pun tak boleh. Nak buat ibadat pun sudah tidak boleh. Tapi kalau orang istiqamah di awal, waktu tak mampu nak pergi masjid, akan ditulis pahalanya seperti kebiasaan yang dia buat waktu dia hidup. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, tidak lagi diterima taubat. Dua tempat, yang pertama ketika nak mati, yang kedua bila naiknya matahari di sebelah barat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, au kasabat fi imaniha khaira, untuk nak kita usaha untuk mendapat kebaikan dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah apabila kita beriman dan kita melakukan ketaatan. Mesti ada syarat. Syarat dia kena ada iman. Orang tak beriman kalau buat baik setara mana pun, tak mungkin. Kemudian Allah Ta'ala sebut, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi orang yang memporak-perandakan agama, mereka ni berpecah belah. Kita ada orang ikut Quran, ada ikut sunnah, ada yang tak ikut. Sekarang ni macam-macam nama kumpulan ada. Dalam hadis perpecahan umat ni berlaku 72. Ada riwayat kata 73. Kata di Imam Mujahid, ulama tafsir kata, innal ladzina farraqu dinahum. Ayat ini qala hum ahlul bid'ah wasyubhat. Orang-orang yang buat bid'ah, reka-reka ibadat dalam agama, dan orang yang menyebarkan keraguan dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena itu, bila kita betul-betul yakin beriman, Allah Ta'ala mari ayat 161, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Kemudian qul inna salati wa nusuki. Maka kita kena buat pengakuan, semua ibadat kita, semua kerja buat kita, iaitulah untuk Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang lain. Jadi kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian, banyaknya kumpulan-kumpulan, sehingga kena Islam saja banyak nama. Islam liberal lah. Kalau kata liberal lah, tak payah Islam. Tapi dia nak mengaku Islam, nak tempel nama kepada Islam. Tapi Islam liberal, mana ikut kepahaman sendiri, ikut saya. Aku nak solat sebab hubungan kita dengan Allah. Aku tak nak tutup aurat sebab ini hak saya. Mana ada hak aku dengan hak saya?
semua benda kita mesti duduk di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Mana yang halal, kita boleh buat, kita boleh ambil. Mana yang haram, mesti kita berhenti. Ini ramai orang bercakap macam ni. Bila tanya dia, kenapa tak solat? Itu aku dengan Tuhan. Jadi dia dengan orang baik, suka bantu orang, suka tolong orang. Tapi dengan Allah pula dia gagal. Jadi kita nas'alullah salamatul afiyah. Kemudian tamatlah kita surah, kita balik ke masuk bermula suratul A'raf, muka surat 151. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ini, iaitulah tentang beberapa perkara tentang kewajipan yang kita kena buat, iaitu di antaranya, tengok di akhir ayat, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi Allah Ta'ala sebut kitab. Biasanya selepas daripada ayat muqatta'ah ni, alif lam mim sad, alif lam mim ni, dia mari cerita tentang Quran. Cuba tuan-tuan perhati, dalam ilmu tadabbur Quran, selepas daripada huruf muqatta'ah, Allah Ta'ala akan sebut kitab. Al-Quran, anzalna, nazzalna, munazzal. Maknanya Quran tu mari daripada Allah. Jadi ayat huruf muqatta'ah ni, maknanya huruf disambung, tulisan. Tapi baca satu-satu. Macam kita qari baca tadi. Alif, lam, mim, sad. Jangan pergi baca al-mas. Ada orang baca. Dia baru ngaji Quran, dia jumpa alif lam mim. Dia pun tak baca. Alam. Orang kata, apa dia? Alam ni. Alif lam mim rupanya. Itu dia panggil huruf muqatta'ah. Dibaca mengikut huruf. Bukannya baca sambung. Lah, jangan baca alam. Bukan, tak ada bacaan lagu tu. Tidak ada qiraat macam tu. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya ikut Quran, ikut akmal Quran ini, fala yakum fi sadrika harajun. Tanda orang beriman, dia tidak rasa susah hati apabila berpegang dengan Quran. Kita hari ini kita takut Quran, payah beramal Quran. Mana boleh nak sana undang-undang Quran? Undang-undang ini sesuai zaman Musa. Zaman sekarang ini tidak laku. Kita kata subhanallah, manusia hari ini kalau dia kata melebihkan otak dia daripada wahyu Allah, maka manusia berada dalam suasana yang begitu sukar. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara kewajipan yang kita kena buat, iaitulah beriman kepada Allah, beramal dengan sentiasa tadabbur Al-Quran dan mengikut wahyu, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني
إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah manaknya yang menghalangmu dari sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, yakni Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, yakni hari kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh, yakni ke suatu masa yang tertentu. Iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan aku sesat, maka demi sesungguhnya akan aku mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan golongan kamu yang terderhaka semuanya. Dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa saja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan jadilah kamu dari orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan membisikkan, yakni hasutan kepada mereka berdua, supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu dari menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Dan ia bersumpah kepada keduanya, yakni berkata, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Dengan sebab itu dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah, yakni pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing, dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari syurga, serta Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu? Dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganai diri kami sendiri, dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya lain-lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika, yakni mati. Allah berfirman lagi, di bumi itu kamu hidup, dan di situ juga kamu mati, dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan, yakni dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu
adalah dari tanda-tanda limpah kurnianya Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkan, yakni bersyukur. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu memperdayakan oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman itu, apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata, kami dapati datuk nenek kami mengejarkannya, dan Allah perintahkan kami mengejarkannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sekali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah yang kamu tidak mengetahuinya? Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Sebahagian dari umat manusia diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan diberi taufik dan beriman dan beramal soleh, dan sebahagian lagi yang ingkar, berhaklah mereka ditimpa kesesatan dengan pilihan mereka sendiri, kerana sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin yang ditaati selain Allah, serta mereka pula menyangka bahawa mereka berada dalam petunjuk hidayah. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu tempat beribadah ataupun mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak akan suka orang-orang yang melampau batas. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah, semua itu ialah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia. Nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja. Pada hari kiamat, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti, yakni yang membenarkannya, dan diharamkan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudikan walaupun sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari diperlaku kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat perintah kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih dari mematuhinya, merekalah ahli neraka, mereka kekal ke dalamnya. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia dari apa yang telah tersurat bagi mereka, hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yakni malaikat yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu kepada mereka, manakah makhluk-makhluk yang benda-benda yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami. Dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita tamat untuk bacaan dan terjemahan untuk sesi ini. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan petik berdasarkan waktu yang ada.
Tengok di muka surat 152 ayat 12. Allah Ta'ala sebut, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa sebab kamu tak mau sujud hormat kepada Adam ketika aku suruh? Kemudian syaitan jawab, hujah dia lebih baik daripada Adam sebab dia dijadi daripada api, Adam dari tanah. Maka di sini para ulama mengatakan kufurnya iblis, dia panggil kufur i'tirad. Kufur tak dengar kata, tak mau ikut. Bukan kufur juhud, dia tahu ada Allah. Iblis ni dia tahu Allah ada. Tapi oleh kerana dia tak ikut, maka itulah dia panggil kufurnya iblis, dengan sebab dia panggil kufur i'tirad. Satu lagi punca. Cuba kita tengok. Punca binasanya iblis tu mari mana? Sebab sombong. Dia kata dia lebih baik nak banding Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Dia tak tahu api itu ringan, tanah itu berat. Tanah itu berat dan dia tenang. Dari atas tanah lah naiknya tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita nak banding itu kata-kata perbandingan yang cukup berat, maka disimpulkan di sini para jemaah sekalian tiga perkara. Yang pertama, iblis adalah musuh kita. Jangan berkawan dengan iblis sekali-kali. Yang kedua, punca iblis sendiri rusak sebab takabur. Aba wastakbar. Sombong, tak mau terima arahan. Dua. Yang ketiga, pawaswasa lahumas syaitan. Cara syaitan nak merusakkan anak Adam melalui waswas. Waswas ni para jemaah ada banyak kategori. Ada waswas dalam ibadat. Waswas dalam ibadat, dalam air. Ana jumpa seorang, ni jumpa betul ni cerita. Kalau tuan dia dengar mungkin dia syukur sekarang ni dah selesai. Dia balik kerja petang pukul 5. Masuk tandas nak solat asar. Keluar masuk tandas, tak sah wuduk sampai maghrib. Asar tak semaya. Lepas maghrib masuk lagi tandas sampai ke isya. Dia kata hok peliknya bila azan isya tak ada was-was. Kata syaitan berletih juga nak tunggu sampai subuh. Asar tak semaya, maghrib tak semaya, cukuplah tu. Isya mu semaya, qada 3, jamak 3. Ini was-was. Was-was dalam bab ibadat. Dalam waswas dalam bab akidah, satu lagi. Tak yakin dengan ada Allah. Allah Ta'ala ada betul ke ada. Kenapa Allah Ta'ala zalim buat akun miskin. Orang lain kaya. Macam-macam dia masuk. Itu dia panggil waswas. Jadi kita kena tahu di sini. Kemudian syaitan bersumpah. Wa qasamahuma. Aku bersumpah. Hei Adam. Hei Hawa. Aku bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Aku untuk dua kamu ni penasihat. Maka di sini kata di para orang, setiap orang bersumpah bukan mesti betul. Sebab itulah kita jangan jadi makhluk sesumpah. Setengah orang ni suka bersumpah. Apa-apa kes bersumpah. Belum apa-apa lagi bawa Quran junjung masuk masjid, kita kata la. Tak semesti orang bersumpah itu boleh dipercayai. Berapa banyak sumpah-sumpah yang telah disampahkan. Kan? Sumpah jadi di bangku sampah kan. Sumpah, janji gini-gini, bila dapat, tak buat. Ini semua ni mainan-mainan iblis. Iblis lebih dulu lagi bersumpah sebelum daripada kita bersumpah. Baik, kita pindah ke muka surat 153. Qala rabbana zalamna anfusana. Adam dengan Hawa pun sedih. Dia telah terpedaya dengan mainan syaitan. Dengan sumpah syaitan dia percaya, maka dia bertaubat. Wa illam taghfir lana, dia bertaubat. Maka dikata di para ulama, dua-dua ni berdosa. Adam dengan Hawa berdosa, iblis juga berdosa. Tapi oleh kerana Adam insaf, dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia, Allah Ta'ala beri petunjuk, Allah Ta'ala bimbing dia. Tapi oleh kerana iblis masih lagi berlawan, berhujah dengan takdir, berhujah dengan qadar.
Aku ni jadi daripada api. Mana kita mau, jadi kita kata di para ulama, siapa dia berdosa, dia bertaubat, orang ni ikut Adam. Siapa dia berdosa, dia berhujah dengan takdir, itu ikut syaitan. Apa dia maksud ikut takdir? Awak jangan marah saya. Contohlah kita kata orang ni tak semaya. Awak jangan marah saya. Takdir Allah saya tak semaya. Nak kata apa? Orang lagu ni, kalau main hujah dengan takdir ni, tuan tak usah cakap banyak. Kita duduk dekat dengan dia, nampak dia lepas sikit, bui sebutir, pom, atas dahi. Aduh, bapa tumbuk aku? Takdir Allah. Mana agak? Boleh terima tak boleh terima? Silap-silap dia balah pula, hanya sepak mari. Takdir Allah juga, main takdir ini pas gelak kita. Jadi, tak sudah. Jadi tak boleh kita berhujah dengan takdir dalam perkara maksiat. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Habis macam mana kita nak berhujah? Berhujah dengan takdir setelah ditimpa maksiat, ditimpa musibah, itu betul. Kita ni jaga SOP kata orang. Tak? Zaman Covid dulu. Jaga SOP, tak salah dengan orang. Nak pergi masjid, duduk jadah sendiri. Senggai tu kok jauh, 2-3 depa seorang. Kena juga Covid. Itu kita kata takdir Allah Azza wa Jalla. Tak lari, tak lepas. Tapi kalau nak berhujah dengan maksiat, kenapa awak pergi tempat maksiat malam tu? Kita ni ahli masjid, Allah takdir Allah. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh pergi. Kita kata la, itu mesti diambil tindakan. Ini tak boleh. Orang berhujah dengan takdir di atas maksiat yang dia buat, ini pengikut iblis nama dia. Polis kena ambil tindakan. Jangan kata, cik tuan polis, jangan marah dengan saya. Takdir Allah saya mencuri. Kita batal, senang. Nampak duduk dia, bong, bagi sebiji. Kalau dia marah balik, kita katakan takdir Allah. Mu jangan marah. Ini semua takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dengan jin ni payahnya, sebab dia nampak kita, Allah kata, innahu yarakum. Dia nampak, kita tak nampak dia. Jadi kita dengan jin ni banyak masalah. Jadi tak payahlah kita duduk berkawan-kawan dengan jin. Tak usahlah duduk berkawan dengan syaitan. Yang pentingnya, syaitan dia nak menyesatkan manusia. Dia panggil asyaitanu farighun. Syaitan tak ada kerja. Kerja dia dah sumpah. Bersumpah janji dengan Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua hamba-Mu ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Allah ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang ikhlas dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam perkara yang kita buat, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, kita tidak dikacau oleh syaitan. Maka kita semua ni anak Adam. Kalau tok kita bersalah, takkanlah anak cucu tak ada salah. Tapi tok kita bersalah, dia bertaubat. Kita anak cucu bersalah, tak nak taubat, kita kata la. Inilah bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allah Ta'ala maha mulia. Syahrun karim, syahrun mubarak. Jadi kalau kita tidak taubat zaman ini, kita tak kembali kepada Allah Ta'ala pada zaman yang baik ini, ramai orang jadi orang baik, bila kita nak baik? Tapi orang yang sombong, memang dia tak nak berubah. Baiklah, kita terus kepada muka surat terakhir 154. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan bila kamu nak ke masjid. Satu. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, jangan boros. Kemudian qul man harrama zinatallah, siapakah orang yang boleh mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala benarkan. Jadi dalam ayat ini ada 2-3 perkara yang sempat kita ambil. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita bila nak pergi masjid, nak pergi tempat ibadat, tempat perhimpunan orang ramai, khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang baik-baik, yang comel-comel. Kalau ada jubah comel, pakai. Ada baju Melayu pakai. Ni tak nak pergi masjid ke, pakai baju cak rumah tinggi. Muda sepak tua. Siapa orang kenal, tok ayah mana tu? Orang mati tu. Alah, apa cik rumah tinggi? Pasal pakai baju pagoda ke, cak rumah tinggi tu. Tak ada baju tu dia pakai. Kita nak pergi masjid pakai baju comel-comel. Bukan mana berhias. Jangok-jangok. Pelik-pelik tak pakai baju comel, bersih, sopan. Nak pergi masjid. Muslimat-muslimat ni jangan salah baca ayat ni pula. Oh, nak pergi masjid kena berjangok. Dengan baju labucinya, dengan baju melelak-lelaknya. Orang masjid duduk tunggu dia mari. Mak haji mari dah tu nampak jangok. Sebab itulah kata orang, mana-mana wanita
yang dipuji, berbau harum oleh laki-laki ajnabi, maka dia telah buat maksiat. Nabi sebut dalam hadis, ayyama imra'atin ista'tarat, mana-mana wanita yang pakai wangian, kemudian dia keluar daripada rumah dia melalui depan laki-laki ajnabi, orang laki-laki dia tercium bau dia, fahiya zaniyatun, orang itu dianggap sebagai label pelacur. Hadis ini jelas mengharamkan wanita, tak boleh bau, dah kena bau busuk. Siapa suruh bau busuknya? Kita nak bau wangi-wangi boleh, duduk sama wanita, duduk dalam kawasan dia, boleh berwangi. Bawa minyak wangi dalam poket, jangan bawa minyak, jangan dipakai di rumah. Jadi bila kita duduk di sini, maka dalam masalah pakai pakaian, ni tidak ni setengah orang ni Masya Allah, pergi masjid ni musim-musim terawih. Terawih dah lama, 1 jam. Dia pakai baju, dia masuk ni, dengan bau bawai gorinya, bau Allahu Akbar. Duduk sebelah tegak 4 kali mengiling. Nak tukar lagi, duduk lain kecil hati. Tu ayuh, kita duduk dekat dia, kita pula serabut perut, jangan kata macam mana. Jadi kena buat, ingat baik-baik, nak pergi masjid, pakai baju comel-comel, jangan buat. Yang kedua, masalah jangan boros dalam makanan. Ni ada kajian yang dibuat, waktu bulan Ramadan saja, berapa banyak makanan yang masuk tong sampah, tak masuk dalam perut. Dan buat mana? Pergi beli banyak sangat. Beli banyak sangat. Jangan. Kita beli berpada-pada, kita rasa nak makan. Semua benda kita tengok nak makan, kita buat senarai. Hari ni makan martabak, esok tahi itik, lusa kobak guling, makan belakang mana ada, sudah. Tapi biar senarai, jangan beli hari sama. Baru tak jadi boros, tak jadi pembaziran. Jadi kemudian ayat yang ketiga Allah kata, Qul man harrama zinatallah, jangan mengharamkan benda yang Tuhan halal. Jangan. Jadi kadang-kadang kita benda tu benda halal, kita duk haramkan dia. Tidak boleh. Sebab itu menyalahi hukum syarak. Benda yang Allah Ta'ala izinkan kita ambil, benda yang Tuhan tak izin kita tinggalkan. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara sebab-sebab kerusakan manusia. Tengok ni. Walikulli ummatin ajal fa iza ja'a la yastakhirun. Setiap umat tu ada tempoh dia. Tempoh dia, kalau dia buat maksiat, Allah Ta'ala akan total dia punya binasa. Sebagaimana binasanya kaum Lut, binasa. Kaum Nuh, binasa. Fir'aun, semua sekali binasa. Maka kata di para ulama, penyakit umat, penyakit yang tersebar dalam masyarakat akan binasa satu negeri. Sebagaimana penyakit tersebar dalam tubuh kita akan mati seorang pribadi, satu pribadi. Kita ini banyak penyakit. Penyakit itu, semua penyakit ini memberi masalah kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, itu sajalah yang dapat kita ulas dalam masa yang amat singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaat yang paling besar, kita dah khatam hari ini 1 juzuk lebih. 1 juzuk Quran yang mari daripada pagi. Kemudian kita dah dengar terjemahan Al-Quran 1 juzuk hari ini. Kemudian kita juga dapat petik beberapa isu. Setiap kali kita berhenti, adalah 4-5 perkara yang dapat kita ambil faedah daripada apa yang ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, termasuk di kalangan Ahlul Quran, orang yang mencinta Al-Quran, orang yang hidup bersama Al-Quran, orang yang duduk di bawah zilal naungan Al-Quran, yang kita layak untuk dipimpin oleh Al-Quran sehingga kita masuk dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.